ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ได้รับผลกระทบใน 8 อำเภอ โดยมีสินค้าจำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคได้แก่ ข้าวสาร น้ำตาลทราย น้ำมันพืช ปลากระป๋อง ผงซักฟอก และไข่ไก่ ลดราคามากกว่า 30%แล้ววะเป็นเสียงคนอื่น โดยเริ่มที่แรกอำเภอเมืองปัตตานีวันที่ 22 และ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี และวันที่ 10 ถึง 11 มีนาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบานาอำเภอสายบุรีวันที่ 24 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามกีฬาอบต.กะดูนงและวันที่ 24 ถึง 25 มีนาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอสายบุรีอำเภอหนองจิกวันที่ 1 ถึง 2 มีนาคม 2564 และวันที่ 31 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองจิกอำเภอแม่ลานวันที่ 3 ถึง 4 มีนาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลานอำเภอยะรังวันที่ 8 ถึง 9 มีนาคม 2564 และวันที่ 29 ถึง 30 มีนาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอยะรังอำเภอทุ่งยางแดงวันที่ 16 ถึง 17 มีนาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอไม้แก่นวันที่ 18 ถึง 19 มีนาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอไม้แก่นอำเภอกระพอวันที่ 22 ถึง 23 มีนาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอกระพอจำหน่ายสินค้าธงฟ้าตั้งแต่เวลา 9:30 น. ถึง 15:00 น. หรือจนกว่าสินค้าจะหมดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานีหมายเลขโทรศัพท์ 073-349-605 อย่าลืมมาช็อปกันนะครับแฟนคุณขอพับแฟนคุณขอพับแล้วตอนนี้หลับไม่รู้เรื่องเลยแฟนคุณได้ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM 101 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1296 กิโลเฮิรตซ์ค่ะจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการแสงธรรมค่ะBismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera dan selamat petang kepada kaum muslimin dan muslimat dan adik-adik, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa setiap petang kita bertemu di udara menerusi stesen Radio Sawata Fatani FM 101 MHz dalam ruangan Suara An-Nur pada jam pukul 5.10 sampai pukul 6. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama untuk mensyukuri kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruhi kasih sayangnya sehingga kita berada untuk beramal ibadah pada hari ini, dan tidak lupa juga senantiasa salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau yang telah berjuang demi tegaknya agama Islam di muka bumi ini.
Jadi alhamdulillah sidang pendengar yang dapat mengikuti siaran ini berbentuk muzakarah agama ataupun nasihat agama berbagai tajuk yang kita akan bicarakan berbagai-bagai modul yang kita sama-sama bermuzakarah hal-hal yang berkaitan dengan agama supaya kita dapat mengingati dan menasihati bersama. Mudah-mudahan setiap saat, setiap masa kita dapat menjalani kehidupan mengikuti landasan agama, mengikuti sunnah Rasulullah SAW demi mencapai keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti biasalah setiap hari Jumaat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan bertemu kami berdua pada minggu ini. Giliran kami berdua hari ini ni. Jadi kami mulai. Nah, oleh kerana minggu ataupun bulan yang lalu kami ada kehuzuran sedikit sehingga tidak ada kesempatan untuk berada di stesen ini. Jadi pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengikuti kami melalui FM 101 MHz ataupun di Facebook Live page Pasar Sampan Sawatha Patani. Sebelum kami mulai acara pada hari ini, kami ingin sekali untuk mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadil Dr. Haji Ahmad Kamil Haji Wan Yusof selaku pengetua Mahtarbiyah yang memberi kesempatan kepada kami sehingga kami boleh berada acara Suara An-Nur pada hari ini. Jadi hari ini saya Sufian bin Rusli sebagai pembawa acara dan ditemani oleh saudara saya iaitu Ustaz Al-Fadil Haji Abdul Rahman. Dan insyaAllah kami berdua akan menemani sidang pendengar sekalian setiap petang hari Jumaat pada jam pukul 5.10 sampai pukul 6. Apa khabar sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Harapan kami berdua semoga sidang pendengar diberi kesihatan, afiah, keberkatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di akhir-akhir bulan Rajab dan akan masuk pada bulan Syaban dan tidak lama lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Semoga kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balikna Ramadan. Kita berdoalah semoga Allah memanjangkan umur kita sehingga kita boleh beramal ibadat pada bulan Ramadan nanti insya-Allah. Allahumma amin. Jadi hari ini kita akan mendengar muzakarah lanjutan muzakarah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Fadil Haji Abdul Rahman dalam tajuk yang sama iaitu pengajaran yang diberikan oleh Al-Luqman Al-Hakim pada dalam surah Al-Luqman yang mana kita sudah membaca pada 3 minggu yang lalu pengajaran dari ayat ataupun pengajaran yang dari Luqman kepada anaknya itu ada 7 perkara yang mana jangan syirik, mengenai tentang sembahyang, bagaimana orang-orang yang derhaka kepada orang tua, dan insya-Allah pada hari ini kita akan mendengar pula mengenai tentang akhlak. Nah, akhlak macam mana kita sebagai muslimin dan muslimat yang baik, kita harus atau wajib mempunyai akhlak macam mana. Nah, oleh kerana itu sebagaimana ayat yang terdengar dalam surah Luqman pada ayat yang 18-19 iaitu waqsid fi masjika waqdud min sautik inna ankalal aswati la sautul hamir. Pada ayat inilah kita akan membincangkan, akan berbicara, akan muzakarah tentang akhlak. Nanti sampai waktu nanti saya akan sampaikan kepada Ustaz Fadil. Sebelum itu izinkan saya untuk memberitahu waktu jadual pada hari ini, jadual sembahyang pada hari ini, iaitu hari ini hari Jumaat bersamaan dengan tanggal 11 Minakum, hari Jumaat tanggal 11 Minakum, maghrib pada hari ini jam 18.28 minit, Isya waktu hari ini iaitu 19.36 minit, waktu subuh pukul 5.06 minit, waktu zuhri pada esok hari iaitu pukul 12.25 minit dan waktu asri pukul 15.41 minit. Alhamdulillah, demikianlah waktu sembahyang untuk hari ini dan juga besok hari. Semoga kita dapat menjaga sembahyang kita dan kita sembahyanglah di awal-awal waktu. Kita mendengar
tujuan kita mendengar nasihat itu supaya kita beramal ibadat kepada Allah Taala, dan tujuan hidup kita ini Allah tidak menciptakan kita melainkan untuk beramal ibadat kepada Allah Taala. Oleh kerana itu kita kena jagalah waktu sembahyang kita, jagalah akhlak kita, jagalah perbuatan kita supaya kita dilindungi dan menjauhi godaan-godaan syaitan. Maka inilah yang kita ingin, inilah yang kami berdoa berharap semoga pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengambil manfaat yang kami berikan setiap hari Jumaat. Dan bukan kami saja, sebenarnya ada ustaz lah dari Maha Tarbiyah untuk menyampaikan muzakarah setiap petang, kecuali setiap hari Ustaz Fadil lah. Ya. Setiap hari. Nah, Setiap hari. oleh kerana itu nasihat-nasihat itu kalau kita terap dan kita menggunakan dalam kehidupan sehari-hari, insya-Allah kita akan menjadi orang-orang yang soleh dan orang-orang yang solihah. Semoga kita jauhi perkara-perkara yang tidak baik dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita akan mendengar ucapan dari Ustaz Fadil Haji Abdul Rahman dalam tajuk pengajaran Luqman Al-Hakim kepada anaknya, yang mana kita sudah tahu bahawasanya Luqman Al-Hakim itu adalah orang soleh, Ustaz Fadil lah. Ya. Orang yang soleh dan dari Afrika. Kalau menurut pendapat sejarahnya, sarjawannya katanya dari Afrika, salah. Yang kulit warna hitam. Dan apa yang diberikan pengajaran dan nasihat kepada anaknya hari ini adalah yang terakhir mengenai tentang akhlak yang saya pernah baca tadi, ayat 18-19. Maka bolehlah kita mendengar dari Ustaz Fadil. Dipersilakan Ustaz Fadil. Ya, terima kasih kepada Ustaz Sufian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi nikmat kehidupan kepada kita. Boleh saya dan Ustaz Sufian hadir datang pada stesen radio dan boleh sidang-sidang pendengar dapat mendengarnya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita akan lanjut nasihat Luqman Hakim kepada anaknya. Ini adalah nasihat yang terakhir dari Luqman Hakim terhadap kepada anaknya. Jadi Luqman Hakim ini siapa? Luqman Hakim ini adalah seorang lelaki yang soleh. Itu jelas. Walaupun ada banyak khilaf, kata setengahnya jadi nabi dan setengahnya kata tidak. Tapi yang jelasnya Luqman Hakim adalah seorang lelaki yang soleh. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan namanya di dalam Al-Quran dan juga meletakkan namanya jadi satu surah Al-Luqman. Alhamdulillah. Jadi nasihat yang terakhir dari Luqman Hakim terhadap anaknya, yang terakhir adalah di ayat yang ke-18 dalam surah Luqman yang berbunyi, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19, waqsid fi masyik waghdud min sautik innaka ankaral aswat la sautul hamir. Dua ayat hari ini dah. Yang bermaksud
Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia kerana sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini maksud ayat yang ke-18. Dan maksud ayat yang ke-19, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Itu adalah ayat serta maksudnya. Jadi apa yang dimaksud dengan ayat ni? Apa isi kandung maknanya yang dimaksud oleh Luqman Hakim? Nasihat kepada anaknya. Di dalam tafsir Departemen Islam dari Indonesia, dari ulama Indonesia, dia tafsir daripada ayat-ayat ni. Ayat ni mengandung nasihat Luqman kepada anaknya, iaitu supaya anaknya ni jadi seorang yang baik, seorang yang baik, yang bersifat mahmudah, berlawannya dengan sifat mazmumah. Jadi yang pertama, isi kandung ayat ini, Luqman Hakim nak mengajar anaknya supaya anaknya ni jangan sekali-kali bersifat angkuh. Gapo sifat angkuh? Sifat angkuh ni adalah satu sifat yang memandang rendah kepada orang lain. Iaitu paling hina, pandang hina kepada orang lain. Wasa diri dia ni lebih hebat. Pada hebat, lebih pada orang lain. Seperti mana di dalam ayat yang berbunyi wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini maraha, dalam keadaan tengok, semegah. Jangan sekali-kali. Pesan Luqman kepada anaknya. Itu. Jangan sekali-kali bersifat angkuh dan sombong. Atas bayar ya tu dah. Makna serupa ya. Tak ada beza mana angkuh dan sombong. Sombong ni pandai hina kepada orang juga. Angkuh ni juga pandai rendah kepada orang. Wasa dirinya lebih tengok jalan. Ini adalah salah satu dari sifat mazmumah, sifat yang tercela, sifat yang terkeji di sisi agama, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bersifat angkuh dan sombong, membanggakan diri dan memandang rendah orang lain. Jadi lagu mana tanda-tanda orang yang bersifat lagu tu? Orang yang bersifat angkuh dan sifat sombong, lagu mana? Ada misal di sini. Bila berjalan oleh seorang, dia berjalan lagi, jalan-jalan temu dengan seorang lain. Bila temu tu, ia memalingkan mukanya, tidak mau menegur atau memperlihatkan sikap ramah. Ia berjalan, apabila kita temu dengan seorang, walaupun ia kenal atau tak kenal, bila temu tu, awak tak tahu. Buat tak kena, buat tak apa. Wasap tengok. Boleh ada orang yang jumpa tu pakai buruk. Kena dah. Pahaya ni duduk dengan nampak cuci semua. Pak ni hina. Itulah adalah sifat angkuh. Masa diri tu tinggi lah. Wasa diri lebih dari orang lain lah. Ustaz lah. Itulah adalah sifat angkuh ataupun sifat sombong. Itu salah satu pesan ni Luqman Hakim kepada anaknya. Dan tanda yang kedua, berjalan seorang dengan sikap angkuh.
Maksudnya jalan tamada ya, tapi boleh temu dengan orang you tak tegur setengok. Lagu tu. Buat paling muka. Paling muka tu yang pertama. Ya, ya. Ni contoh yang kedua, dia berjalan dengan sifat angkuh. Dia jalan tengok halu dah. Lengok asam makan nyata. Ya, ya, ya. Pakai topi sudu ke buh cumi mata selengok. Masa kena dia. Berjalan dengan sikap angkuh seakan-akan ia berkuasa dan paling terhormat. Ia wasa ia lebih, ia wasa ia kuasa. Apa lagi ada tamneng Ya ni ni dah ni. Bahawa tak kita lihat pada zaman sekarang Ustaz dah peringkat kau tinggi, makin tinggi. Jadi masalah Ustaz makin tinggi dah. peringkat, makin banyak percobaan, makin ingin menunjukkan dia tu paling tinggi. Tak lebih pada orang lain. Tak sir dengan orang lain. Termasuk dengan ayat ni dah Ustaz Yalah dah tu, termasuk dah tu. Ni maka dengarlah Ustaz bagi wasa jadi berperingkat tinggi, tak kira Ustaz Tok email ke, Tok Nebel ke, Nayuk botol ke, dia saja. Termasuk semua. Tapi kalau mempunyai sifat macam ni, termasuk Luqman melarang kepada anaknya Ustaz Ya Ustaz. Terus ada sebut juga di dalam satu ayat lagi, dalam satu surah lagi, iaitu dalam surah Al-Isra, ayat yang ke-17 yang berbunyi wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal ard walan tablughal jibala tula. Maksudnya, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Satu ayat lagi yang lafaznya serupa dengan ayat yang pertama tadi dalam surah Al-Luqman. Wala tamshi fil ardi maraha. Tuhan larang juga di sini. Tuhan larang jangan kita berjalan di atas muka bumi ini dalam hal keadaan tengok. Sombong, hina ke orang. Ni. Ini ayat yang kedua sebagai bukti kata Tuhan larang kita buat tengok di atas dunia. Manusia kita sama semua. Tak ada pihak lebih pada pihak. Boleh ada dia lebih di segi sini, tapi di segi lain dia kurang. Orang lain tahu. Maka ada kelebihan masing-masing. Jangan pandai hina kepada salah satu sama lain. Kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi. Sebab apa Tuhan larang jangan berjalan dalam hal keadaan tengok. Kerana sesungguhnya kamu tak mampu nak menembus bumi ni, nak korek, nak menembus ni buat tembus. Ya. Buat tembus bumi kerana bumi dalam. Kita tak mampu kali. Dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Dan kita nak jinjing taruh mana pun tak tinggi daripada gunung juga. Ya, betul. Rumah kita duduk ni tak boleh nak tinggi lagi. Apalagi nak lebih tinggi sama bukit. Ya. Inilah sebagai nasihat dari Luqman Hakim kepada anaknya supaya anaknya ni tidak ada sifat sombong. Sifat muta, sifat mazmumah lah. Maksud di sini sifat yang terkeji. Ya. Dan ada juga di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wala yahillu li muslimin an yahjura akhuhu fawqa salasati ayyam. Maksudnya, janganlah kamu saling membenci. Ni sebuah hadis lagi. Nabi pesan kepada umatnya. Sabda hadis Nabi pesan kepada kita semualah, janganlah kamu saling membenci. Jangan kita saling membenci di antara kita. Dan janganlah kamu saling mendengki. Wala tahasadu. Jangan kita ada perasaan dengki di antara kita dan orang lain. Wala tadabaru.
dan janganlah kamu saling membelakangi. Yakni wak tak padu. Tak padu kepada orang. Duk sore. Tu. Dan jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Nabi suruh kita jadilah hamba Allah bersaudara. Kita sama-sama hamba Allah, sama-sama umat Nabi Muhammad. Kita bersaudara ni. Saudara sesama Islam. Maksudnya. Maka janganlah ada sifat hasad dengki ataupun sifat rasa benci kepada orang. Tak boleh tengok orang boleh baik. Deki Ustaz itu kan? Deki. Tengok nampak orang lain lebih boleh baik daripada kita. Rasa duduk tak sedap. Kau duk cari jalan nak mengenak. Kau duk supuh. Hak ni dah. Nabi lari juga. Jangan kita ada perasaan benci dan hasad dengki. Wak tak padu kepada saudara-saudara kita. Tidak boleh. Wala yahillu li muslimin. Tidak boleh bagi seorang Muslim ayyahjura memencilkan, yakni tidak berbaik. Apabila kita balah, tak sebaik. Tu maksudnya. Apabila kita balah tak sebaik. Balah dengan dia? Dengan temannya lebih dari 3 hari. Maksudnya, apabila kita ada masalah dengan jiran kita pun baik, dengan adik kakak keluarga kita pun baik, apabila kita ada masalah berkelahi, maka memaafkanlah. Jangan siapakah tak sip tegur, tak sip kecek selama hidup. Haram. Tak boleh. Kita tak tegur apabila kita balah, kita tak sip tegur dengan saudara kita, dengan jiran-jiran rumah tangga kita. Tidak lebih daripada 3 hari. Nabi kata. Kalau lebih daripada 3 hari tak bertegur, temu muka, wak masih muka, wak tak kenal, wak tak tahu, tak boleh. Lebih pada 3 hari maka dosa. Maka kita ni kena Ustaz Hadir, kita kena selalulah memberi maafan dan pemaaf dan dimaafin. Mudah-mudahan Ustaz. Kadang-kadang kita tengok dunia lah ni, bos Ustaz ayat ni termasuk rasa dia tertinggi. Tunggu ni pun yo nak minta maaf kita nak minta maaf tak si minta sebab nak tunggu masa dia tak salah. Masa kena semua orang minta maaf kita. Padahal kalau kita merasa hati kita tenang, ngaji sikit Ustaz Hadir lah. Biasa rendah hati kita, walaupun kita nampak jiran kita tak kenal kita minta maaf lah. Tak apa lah Ustaz Hadir lah. Boleh hadir kita buat tidak sengaja Ustaz lah. Kesalahan kita buat kadang-kadang kesalahan kita buat tak sengaja. Maka kita kena menjadi pemaaf. Panggil nawi buka hati luah. Buka hati luah. Lapangkan dada kita. Luahkan hati kita. Baru hidup hidup jing naik saksi. Jing rasul yang mudah. Maka kalaulah kita jadi macam tu, jiran kita pun kasih sayang kepada kita. Dan masyarakat akan penuh dengan kasih sayang kalau kita semua kita menjadi orang yang semacam itu. Ustaz Hadir lah. Lanjut Ustaz Hadir. Alhamdulillah. Itu daripada ayat yang ke-18. Itu semua. Dan ayat yang ke-19 yang berbunyi waqsid fi masyik waghdud min sautik innaka ankaral aswati la sautul hamir. Maksudnya, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Sambung daripada ayat saning. Ayat saning Allah nasihat Luqman Hakim kepada anaknya, kata wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan dalam hal keadaan tengok di atas muka bumi ini. Dan sambung pada ayat ini waqsid fi masyik, dan sederhanalah kamu dalam berjalan. Di sini Luqman Hakim suruh anak, ajar anak dia, nasihat kepada anak dia, suruh anak dia ni berjalan dalam keadaan sederhana, yakni tak cepat belajar, tak derah belajar, tak kohor belajar, dan tak nampak tengok. Maksudnya tak si di situlah, tak si nampak tengok, nampak sombong, nampak ada sifat angkuh, paling hina kepada orang lain. Maksudnya. Dan lunaklah suaramu, yakni lembut-lembut.
suara ketika berbicara dengan orang, ketika jumpa wisale dengan suara lemah lembut, halus. Orang dengar pun dengar sedap. Hati pun rasa seni nak jawab salah. Kalau wisale dengan suara kasar, rasa bertengok. Assalamualaikum. Orang jawab ni masa naling kejut dah. Nak cool kau nak wisale ni. Nak cool. Tu. Ni pesan ni nasihat Luqman Hakim kepada anaknya. Setelah daripada ayat yang dulu, jangan jalan tengok. Ni suruh jalan lemah lembut. Sederhana. Dan suara jangan tinggi ketika berbicara dengan orang lain. Apalagi dengan tok guru, tok guru atau orang tua kita, jangan naik suara. Wala takullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Jangan kamu mengatakan kepada kedua ibu bapakmu, wala tanharhuma, dan jangan jekoh naung suara derah kepada ibu bapakmu. Wa kullahuma qaulan karima, dan katakanlah bagi kedua ibu bapakmu dengan perkataan yang mulia. Ini kecik molek. Itu kita suruh buat gapo. Royak molek, kalau tak luar pun royak molek kata tak luar. Ni jekoh orang sokmu, suruh orang sokmu. Orang tak luar. Buat gapo rumah iking ah. Tak buat gapo li. Ni dah. Jangan ada sifat lagu tu. Oleh kerana suara yang kita buat gitu, kadang-kadang bukan dengan ibu kita, apalagi dengan ibu kita, Ustaz Fadil. Kena kecek, kena berbicara, kena cakap dengan baik-baik, hanyu-hanyu. Kerana kalau kita sentuh hati ibu kita, menangis, menetes air mata ibu kita, niscaya kita tidak akan bau syurga, Ustaz Fadil. Oleh kerana syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Maka hak ni lah kita duk betul akhlak kita duk beri nasihat kepada pendengar. Semoga pendengar itu boleh menggunakan dalam kehidupan. Salah satunya bagi pemuda sekarang ni, Ustaz Fadil, jari untuk menghidupkan akhlak-akhlak mahmudah. Ini makanya kita ambil pengajaran Luqman Hakim untuk pendengar boleh menggunakan, boleh ajar kepada anak kita supaya anak kita menjadi baik. Maka kita ni kena jadi baik dulu, Ustaz Fadil. Ni nak bagi anak jadi baik, kita kecek rasa dengan anak kita. Ni dah ajar anak surat baik. Tapi kita sendiri ni maya budak ni. Ajar anak suruh maya. Cop, itulah Ustaz Fadil. Ni pas nak pergi nak rock lagu mana. Walaupun kita hantar anak kita pergi ngaji sekolah agama, tapi ibu bapa menjadi tauladan ataupun contoh yang tidak baik, niscaya anak itu akan ikut. Nah, kita pegang macam mana anak kita akan adaptasi ataupun buat macam tu, Ustaz Fadil. Kerana kita sebagai cermin lah bagi anak kita. Kita buat lagu mana, anak kita akan turut kita lagu tu. Nak anak kita kecek dengan molek, tapi kita jekoh kalau anak kita kecek suara rasa. Nah, maka anak kita akan kembali suara rasa itu kepada kita. Dan suara pising itu, Ustaz Fadil, dibandingkan dengan suara keledai, Ustaz Fadil. Maka suara keledai ni kenapa dijelek, mungkin ada penjelasan, tapi saya ni pernah giringan, Ustaz Fadil. Saya heran kenapa Allah mengibaratkan suara yang jelek itu seperti suara keledai ataupun himar, Ustaz Fadil. Bahasa Thainya suara la, suara la, siang la. Maka saya heran, kenapa Allah mengibaratkan dengan suara la? Ternyata suara la itu jelek, Ustaz Fadil. Jelek itu sungguh. Bahasa kampung kita gapo, Ustaz Fadil? Jelek ni tak dengar lah. Tak dengar, hudup. Nah, ginilah pendengar pergi tengok di YouTube sendiri, Ustaz Fadil. Macam mana suara keledai itu. Maka pendengar boleh gambar Allah kalau kita tak jaga suara kita, apalagi pelajar, kalau kita yang tidak menjaga suara kita, apalagi pelajar perempuan, Ustaz Fadil. Apa dia kena lebih menjaga suara itu, Ustaz Fadil. Kerana di antara ulama khilaf suara perempuan ni adalah aurat. Maka bagi perempuan, tak kira pelajar, tak kira budak, tak kira orang tua, kena jaga molek suara. Jangan kecek berah, kecek dengan orang dah. Nak akhlak
baik jaga-jaga akhlak kita. Kita sebagai perempuan Lepas tu kena bercakap sopan santun tak Fadil kalau kecek dengan tengoklah kita tengok pelajar kita sekarang ni kalau hok teguk lajak tak Fadil Ya. mungkin atau pio kita tengok sekeliling kita tak Fadil kadang-kadang suasana kita kecek dengan orang tua kasar, kadang-kadang kecek dengan saya pun Allah tinggi suara, kita tidak boleh beza ini perempuan ke lelaki. Maka padahal perempuan itu suaranya salah satunya kata orang mak kata aurat Ustaz Fadil Ya. aurat kena jaga. Maka di sinilah pendengar ibu kena royaklah kepada anak, apalagi anak perempuan, kita merendahkanlah suara kita Ustaz Fadil. Lanjutkan Ustaz Fadil. Baik. Kesimpulan daripada ayat ini iaitu nasihat Luqman Hakim kepada anaknya adalah jangan kita hidup di atas dunia ni berjalan dengan wasap tengok. Tu kesimpulannya. Dan suruh kita ni berjalan dengan sederhana. Lemah lembut. Orang tengok pun rasa sedap kelih. Dan suara kita jangan terlalu tinggi ketika berbicara dengan orang. Suara kita kena lemah lembut ketika berbicara dengan orang. Terus sedikit penjelasan, sedikit tambahan daripada sifat mazmumah dan sifat mahmudah. Menurut Imam Ghazali, ulama yang terkenal di bidang tasawuf. Tasawuf Imam Ghazali menyebut di dalam bukunya, nama bukunya Arba'ina fi Usuluddin. Mengatakan di dalam bukunya sifat mahmudah ada 10 menurut Imam Ghazali. Yang pertama gapo? Iaitu taubat. Iaitu membersihkan hati. Taubat adalah salah satu sifat mahmudah. Taubat iaitu memalingkan hati kita daripada perkara-perkara yang tak baik. Klik kepada perkara-perkara yang baik, iaitu klik kepada jalan Allah. Tu sifat yang pertama, sifat mahmudah. Dan yang kedua sifat khauf. Khauf. Ini takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut lagu mana takut? Iaitu buat apa yang disuruh dan tinggal apa yang dilarang. Tu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga muhabbah, yakni mahabbah, yakni kasih sayang, sentiasa ingat kepada Allah. Kita kena ingat semua kepada Allah, jangan tinggal. Kalau kita tinggal tak ingat kepada Allah, Allah pun tinggal kita juga maka kita jangan lupa. Syukur semua apa kita boleh kena musibah pun mengucap alhamdulillah lah. Apabila dapat rezeki, dapat rahmat pun mengucapkan alhamdulillah juga. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, yakni zuhud. Gapo zuhud? Yakni menggunakan nikmat dunia sekadar yang perlu. Tidak mubazir. Guna rezeki yang Allah wi kepada kita dengan jalan yang benar. Kalau wasa lebih waktu hewi rezeki kepada kita, maka kita sedekahlah kepada orang lain. Mungkin orang lain lebih perlu, ada keperluan untuk nak guna. Kalau kita wasa cukup dah, wasa cukup dah pada diri kita, maka bagilah kepada orang lain dengan cara bersedekah. Itu di antaranya. Dan yang kelima sifat mahmudah iaitu sabar. Sobat. Sobat dalam menahan diri daripada gelah gesah pada suatu musibah. Kita kena ada sifat sabar. Apabila kita kena satu musibah, satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sabar. Kita sabar. Inilah salah satu sifat yang terpuji juga, sifat mahmudah. Dan yang keenam iaitu syukur. Selalu bersyukur, memuji setiap nikmat daripada Allah. Syukur sama, boleh sikit pun syukur, boleh banyak pun syukur. Masa syukur sama, kita boleh bangun hidup
pada hari ini dengan sebab Allah beri nikmat kehidupan kepada kita, kita bangun pun syukur, mengucapkan alhamdulillah. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh iaitu ikhlas. Setiap perbuatan diniatkan untuk keredaan Allah. Kita kena ada sifat ikhlas. Semua perbuatan kita, ibadat kita kena ikhlas kerana Allah. Jangan niat kerana manusia. Sebab apabila kita niat, kita tak ikhlas niat kerana manusia, kita boleh selalu dah atas dunia. Kenapa? Kita niat supaya nak beri rema kata kita ni rajin. Kita boleh selalu rema kata rajin rema semaya sok mau sunat. Boleh sekata. Akhirat esok tak ada lihat tu. Saja ya. Kalau kita tak ikhlas, maka hati-hatilah. Apalagi tak lama ni nak masuk bulan puasa dah start. Sepakat duk iktikaf dalam masjid pada akhir Ramadan. Maka jagalah sifat niat kita. Jaga niat kita. Jangan wasa nak cukup orang. Gapo cukup orang iaitu riak. Wasa buat nak cukup orang. Jangan. Kita nak niat ikhlas molek. Supaya dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedelapan iaitu tawakal. Kita nak serah kepada Allah. Selalu berdoa dan serah kepada Allah. Tawakal. Tawakal pun jangan buat tawakal ikut se. Misalnya di kampung kita nak pergi ni. Kampung ni terkenal kata termasuk pada kampung ni orang wahai pencuri. Misalnya ada kampung ni wahai pencuri, wahai lemutu. Kita pergi wasa nak bertirahat di kampung ni, tak mutu di tepi batas, tak nak koci di situ. Pahala ke mana? Tawakal kepada Allah. Tuhan jaga. Tawakal pun we kena lah. Buat tawakal tak kena, tawakal ikut se, hilang sepotullah di situ. Kita jaga koci dekat orang nak koci semolek. Maka boleh tawakal. Tu. Dan yang ke-9 sifat mahmudah iaitu redha. Tentang hati terhadap apa yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita redha. Apa hok timpa kena bala kena gapo, redha tak wasa nak murih kat pia. Barang kita curi pun boleh jadi benda ni bukan rezeki kita. Mikir lagu tu. Wasa redha, senang hati. Dia mikir wasa ibu mana anak murih. Siapa tahu tu. Tu dak sampai martabat redha lagi tu. Dan yang ke-10 iaitu zikrul maut. Sentiasa ingat mati. Ni terakhir sifat mahmudah iaitu selalu ingat kepada mati. Kita hidup akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Kita jangan lupa. Kena ingat kalau mati, maka ketika kita buat ibadat, kita buatlah dengan bersungguh-sungguh. Sekira-kiranya kita akan mati esok. Tu. Zikratul maut, ingat ke mati. Itu 10 sifat mahmudah. Maka nampak masa pun tak menerima izin dah. Maka bagi saya sekadar ini dulu. Ada salah yang tersilap, harap dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Fadil yang mana beliau memberi penjelasan atau muzakarah kepada kita mengenai tentang akhlak. Jadi ini tema ataupun list atau main idea yang kata berakhlaklah, akhlak mahmudah Ustaz Fadil. Walaupun kita merasa tinggi, setinggi mana pun, ingat Ustaz Zahar pernah beritahu bahasanya menteri kalau dia naik kereta walaupun dia boleh melintasi api merah, tapi Allah letak lembu di tengah atas. Kereta tu akan berhenti. Itu Allah ibarat kata tinggi menteri mana pun Allah tak lembu tengah atas, tak kira kereta lalu. Yang masa tu tinggi. Oleh kerana walaupun tinggi sekarang pun kita pun sama sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu main idenya, itu pentingnya mengenai tentang akhlak-akhlak mahmudah. Semoga kita ambillah untuk menggunakan dalam kehidupan sehari-hari Ustaz Fadil. Jazakumullah khairan dan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Fadil Haji Abdul Rahman yang telah memberi ucapan kepada kita pada hari ini.
Semoga kita dapat mengambil manfaat dari apa yang telah diucapnya oleh beliau untuk menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita telah sampai ke hujung acara, maka saya ucapkan terima kasih kepada sidang pendengar sekalian yang sudi ikuti ruangan ini dari awal hingga akhir, dan memohon ampun dan maaf di atas segala kekurangan kami, dan kita akan bertemu lagi kembali pada hari Jumaat depan insya-Allah. Dan akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM 101 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1296 กิโลเฮิรตซ์ขณะนี้เวลา 18 นาฬิกาโปรดเตรียมเคารพธงชาติธงชาติไทยและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยBendera dan lagu kebangsaan adalah lambang kemegahan negara Thai. Sama-samalah kita menghormatinya dengan penuh bangga di atas kebebasan dan pengorbanan nenek moyang Thai.เวลา 18 นาฬิกาสวท.ปัตตานี FM 101 เมกะเฮิรตซ์คลื่นเสียงแห่งความสุขที่คุณเลือกได้ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM 101 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1296 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการจากทางสถานีค่ะติดตามรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวทันทุกเหตุการณ์ครอบคลุมทุกประเด็นกับข่าวท้องถิ่นทางสวท.ปัตตานีคลื่นนี้เกินร้อย
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลากรมประชาสัมพันธ์ FM 101 เมกะเฮิรตซ์ AM 1296 กิโลเฮิรตซ์เสนอข่าวท้องถิ่นประจำวัน ซึ่งมีหัวข้อข่าวดังต่อไปนี้ กรมเจรจาเตรียมจัดทัพลงใต้ดันสินค้าดาวเด่นภูเก็ตปัตตานีใช้ประโยชน์ FTA ขยายส่งออกพร้อมแนะกลยุทธ์สร้างรายได้เพิ่มช่วงโควิด -19 TK Park สารฝันเยาวชนสร้างชุมชนการเรียนรู้ร่วมโครงการ TK D-Marker ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเผยการจัดงานเทศกาลสงกรานต์รอความชัดเจนเงื่อนไขและรูปแบบพร้อมเร่งโครงการเราเที่ยวด้วยกันทันใช้เมษายนนี้ อีกสักครู่เป็นรายละเอียดของข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีจะขอยุติการออกอากาศในระบบ AM 1296 กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไปท่านสามารถติดตามรับฟังสวทปัตตานีได้ทาง FM 101 เมกะเฮิรตซ์แฟนเพจสวทปัตตานีกรมประชาสัมพันธ์วิทยุออนไลน์ radio.prd.go.th/ ปัตตานีกลุ่มไลน์ปัตตานีเดอะเรดิโอและแอปพลิเคชันสวทปัตตานีสวทปัตตานีสถานีวิทยุที่สุดของข่าวสารเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมปัตตานีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดทัพลงพื้นที่2จังหวัดภาคใต้นำทีมผู้เชี่ยวชาญสำรวจศักยภาพสินค้าจังหวัดภูเก็ตผลักดันหอยเป๋าฮื้อใช้ประโยชน์จาก FTA ส่งออกตลาดพรีเมียมต่อยอดผ้ามัดย้อมขยายช่องทางการตลาดพร้อมลุยแหล่งอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปจังหวัดปัตตานียกระดับสินค้าท้องถิ่นทั้งปลาสลิดและผ้าทอพื้นเมืองสร้างรายได้ให้ชุมชนฝ่าวิกฤตโควิดนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมนำทีมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและปัตตานีระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2564 โดยจะลงพื้นที่สำรวจศักยภาพการทำประมงเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นสินค้าเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่สำคัญเน้นส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี FTA ขยายส่งออกตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพทั้งญี่ปุ่นออสเตรเลียจีนและเกาหลีใต้และจะนำทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญเรื่องสินค้ากลุ่มสิ่งทอจัดสัมมนาให้ความรู้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผลิตผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติให้สามารถยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มพร้อมทั้งขยายช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นและสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 นอกจากนี้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง4จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียนโดยจะพบหารือผู้ประกอบการและเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านประมงพื้นบ้านบูดีอำเภอยะริงที่มีผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปที่หลากหลายอาทิข้าวเกลียบปลาหรือกือโป๊ะปลาทุบปรุงรสและปลาเส้นปรุงรสซึ่งเป็นสินค้าได้รับมาตรฐานฮาลาลและส่งออกไป